Serangga dalam Al-Quran daripada kumpulan G. Saya Faris Babi Azmi, nombor matrik saya A179828 daripada Fakulti Sains dan Teknologi. Saya Nur Adina Nabila binti Ismail, nombor matrik A180635 dari Fakulti Sains dan Teknologi. Saya Nurul Ala binti Rosli, nombor matrik A180150 dari Fakulti Sains dan Teknologi. Gambar berikut menunjukkan bahagian-bahagian yang ada pada seekor semut. Banyak ciri-ciri khusus pada badan semut. Antaranya, semut mempunyai antena yang digunakan untuk berkomunikasi dengan semut lain. Selain itu, semut akan mengeluarkan cecair khusus untuk memberitahu sekiranya terdapat bahaya atau sebagai tanda adanya makanan. Semut juga mempunyai sesungut. Sesungut ini digunakan untuk menyakiti pengganggu dan membawa makanan atau benda lain. Walaupun struktur badan semut kecil, tetapi semut mempunyai kemampuan untuk membawa makanan atau benda lain antara 10 hingga 50 kali berat badannya. Apakah kepentingan semut? Semut adalah makhluk yang memudahkan kehidupan manusia secara tidak langsung tanpa kita sedari. Semut sebenarnya adalah salah satu ejen pemurah yang sangat penting. Di dalam rumah, mereka menjadi ejen pemurah serangga yang tidak disukai manusia seperti lipas, lalat, anai-anai dan pijat perosak dengan mencari dan memakan telur atau larvanya. Mereka juga memakan buangan organik atau haiwan yang telah mati dan membantu dalam memastikan persekitaran bersih. Selain itu, semut juga akan melindungi perumah tumbuhannya dengan cara menghalau atau membunuh serangga lain, mengalihkan gangguan yang boleh menyebabkan perumah rosak dan pada masa yang sama menyediakan nutrisi yang diperlukan, iaitu makanan semut sendiri yang dibawa masuk ke dalam perumah tumbuhan tersebut. Terjemahan ayat Al-Quran Surah An-Naml ayat 18 hingga 19. Marilah angkatan itu hingga apabila mereka sampai ke Wadi Al-Namlu, berkatalah seekor semut, "Wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing. Jangan Sulaiman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu, sedang mereka tidak menyedari." Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut dan berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau redai, dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatmu dalam kumpulan hamba-hambamu yang soleh." Gambar berikut menunjukkan bahagian-bahagian yang ada pada seekor lebah. Bagi serangga seperti lebah, ia mempunyai sengatan pada ekornya yang berfungsi untuk melindungi diri dari musuh dengan cara menusukkan sengatan ekornya yang memiliki racun. Lebah juga mempunyai antena untuk menghidu, merasakan dan membezakan bau bunga. Selain itu, mata lebah berfungsi untuk membezakan cahaya untuk mengesan maklumat arah daripada sinaran matahari. Di samping itu, lebah juga berupaya untuk mengeringkan madu mereka. Lebah akan menyebarkan madu mereka ke sarang lebah yang berbentuk segi enam. Kemudian, mereka akan menyipas madu dengan sayapnya untuk meningkatkan aliran udara dan menguapkan lebih banyak cairan. Mengapa lebah sangat penting bagi manusia? Lebah merupakan ejen pendebungaan. Lebah sangat penting dalam ekosistem kerana banyak spesies tanaman memerlukannya untuk membiak. Seperti tumbuh-tumbuhan, manusia memerlukan lebah untuk melakukan pendebungaan 60% buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada sekarang. Dan jika mereka tidak didebungakan, ia akan hilang. Terjemahan ayat Al-Quran Surah An-Nahl ayat 69. Dari perut lebah itu keluarlah minuman, iaitu madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Belalang ialah serangga herbivore, iaitu serangga yang hanya makan tumbuh-tumbuhan. Belalang mempunyai kaki belakang yang kuat dan besar untuk melompat. Belalang mempunyai dua bahagian sayap. Sayap hadapan belalang yang keras berfungsi untuk melindungi sayap belakangnya yang nipis. Sayap ini membolehkan belalang untuk terbang. Namun, pada beberapa jenis atau spesies belalang, sayap yang ada tidak boleh digunakan untuk terbang. Alat mulut belalang digunakan untuk menggigit dan mengerat makanan. Struktur ini merupakan struktur yang sangat kuat yang membolehkan belalang untuk makan. Terjemahan ayat Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 133. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Belalang sering dikatakan sebagai serangga perosak. Hal ini kerana apabila tiba musimnya, belalang akan menyerang seluruh tanam-tanaman dan kesemua hasil tanaman tersebut tidak dapat digunakan. Sebagai contoh, spesies Cysticerca gregaria mengancam tanaman pertanian di Afrika. Antara negara yang paling teruk terjejas adalah Kenya. Kenya telah mengalami masalah ini selama 70 tahun tanpa kesudahannya. Bukan itu sahaja, kebanjiran belalang ini turut menjejaskan tanam-tanaman hijau di Kenya dalam sebuah ladang seluas 190,000 hektar. Namun begitu, belalang juga mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Belalang merupakan sumber protein yang sangat baik bagi manusia. Dalam Islam, belalang adalah salah satu dari dua haiwan yang dihalalkan untuk makan walaupun sudah mati. Belalang juga dikatakan sebagai haiwan yang memiliki berbagai jenis kandungan nutrisi penting bagi manusia seperti protein, vitamin dan mineral. Terjemahan ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 hingga 191.
Sesungguhnya di dalam setiap penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulul albab, iaitu orang-orang yang berakal, yakni mereka yang memikirkan tentang ciptaan itu dikala berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang apa yang ada di langit dan bumi seraya berkata, tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada siksa api neraka. Pengungkapan serangga di dalam Al-Quran punya peranan yang besar dalam menyampaikan pesanan daripada Allah SWT kepada manusia. Sesuai dengan kepentingan perumpamaan, maka ia mempunyai peranan yang penting ke arah mendekatkan manusia kepada penciptanya. Manusia seharusnya mengambil iktibar daripada setiap kejadian yang diceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Oleh itu, kajian mestilah dilakukan bagi memahami segala pesanan yang telah disampaikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran. Sekian, terima kasih.